Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Maisara binti Azmi. Nombor matrik 2190466. Hari ini apa yang saya akan ceritakan melalui video ini ialah berkaitan dengan manfaat menyertai sukarelawan dan juga tanggungjawab apa yang kita perlu lakukan sebagai sukarelawan. Hope korang semua suka dengan video ni. Okey, berdasarkan video yang telah saya kaji, dia ada mengatakan 3 manfaat daripada menyertai sukarelawan, iaitu dari segi kesihatan, kehidupan sosial dan last sekali persekitaran pekerjaan. So, kita akan terangkan tiga jenis manfaat yang kita akan perolehi daripada menyertai sukarelawan. Okey, manfaat yang pertama menyertai sukarelawan ialah daripada segi kesihatan. Apabila kita menyertai sukarelawan, ianya dapat tingkatkan kita punya kepercayaan diri kita daripada segi mental, dan kita dapat banggakan diri kita, dan ini membantu dalam pertumbuhan mental kita. Selain daripada sihat tubuh badan, mental kita juga amat penting. So, dengan menyertai sukarelawan, ianya akan membantu kita daripada segi mental kita dengan cara kita menolong orang lain, dengan cara kita berinteraksi antara satu sama lain, bukan sahaja dengan ahli pasukan tetapi juga dengan persekitaran, dengan masyarakat sekeliling kita. Daripada segi kesihatan tubuh badan, seperti yang kita sedia maklum, kalau kita melakukan sukarelawan ni, macam-macam kita perlu buat. So, ianya dapat mencegahkan diri kita daripada kita duduk saja kan kat rumah tu. So, bila kita menyertai sukarelawan, ianya akan meningkatkan kecergasan kita dengan aktiviti. Dan manfaat yang kedua ialah meningkatkan kehidupan sosial kita. Hubungan antara satu sama lain dengan ahli kumpulan, ianya akan meningkatkan cara kita berinteraksi antara satu sama lain. Ini bukan sahaja dapat mengeratkan berhubungan, tetapi dapat membuat ramai kawan dan ramai sahabat melalui aktiviti sukarelawan. Selain itu, ianya juga dengan aktiviti sukarelawan, ianya juga dapat tingkatkan penampilan diri kita. Macam mana sukarelawan dapat meningkatkan penampilan diri kita? Ialah dengan dengan menolong orang lain, ianya akan membuatkan orang lebih memandang kita, memandang lebih baik. Ianya bukan sesuatu yang negatif, tapi ianya satu yang sangat positif, kerana ianya membantu kita untuk lebih percaya terhadap diri kita sendiri dan mampu menyelesaikan pelbagai masalah. Selain itu, dengan kita menyertai sukarelawan, kehidupan sosial kita akan lebih ceria apabila kita menolong orang lain. Dengan cara kita menolong orang lain, mereka akan merasa gembira. Benda itu akan memberikan satu impak yang positif kepada diri kita juga, sebab kita mampu menolong orang lain, dan orang lain akan memberi satu kegembiraan kepada diri kita apabila mereka gembira. Dengan menyertai aktiviti sukarelawan juga, kita dapat mencari ramai kawan dan dapat mendapatkan berbagai buah fikiran, dapat berbagai pemikiran yang dapat membantu lagi meningkatkan kemahiran bersosial kita antara satu sama dengan lain. Yang ketiga ialah work environment ataupun persekitaran pekerjaan kita dapat kita tingkatkan, kerana apabila kita menyertai sukarelawan, antara kehidupan harian kita dengan pekerjaan akan dapat diseimbangkan. Dalam erti kata orang putih kata work-life balance, maksudnya kita ada kehidupan sosial kita ada, dan kehidupan pekerjaan kita lebih seimbang apabila kita menyertai sukarelawan. Selain itu, apa manfaat daripada menyertai sukarelawan daripada segi work environment ialah dapat tingkatkan skill kemahiran kita. Kemahiran kita dapat tingkatkan dengan
menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan, dapat menolong orang. Ini akan meningkatkan kemahiran berkomunikasi kita, kemahiran kita menyelesaikan masalah dan juga kemahiran kita untuk membantu orang lain. So, ianya dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran yang kita susah pupuk. So, dengan menyertai sukarelawan, kita dapat meningkatkan lagi skill-skill kita yang terpendam. Selain itu juga, dengan menyertai sukarelawan, ianya akan meningkatkan kepimpinan diri kita. Ia akan meningkatkan leadership kita. Contohnya, apabila kita menjadi ketua dalam sesuatu program, ianya akan meningkatkan lagi kita punya sifat kepimpinan dalam diri kita. Sifat kepimpinan yang kita tidak tahu, ianya dapat diselahkan melalui aktiviti sukarelawan. Video kedua yang telah saya tonton ialah berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai sukarelawan. Okey, dalam video itu ada menyatakan tanggungjawab kita. Yang pertama ialah memahami polisi dan prosedur dalam sukarelawan. Kita perlulah memahami polisi, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita buat, di mana kita perlu buat dan apa objektif sesuatu program dijalankan. Selain itu juga, kita harus tahu tentang prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh jawatan kuasa. Okey, yang kedua, tanggungjawab yang ada dalam video itu ialah laporkan jika berlaku pencemaran, kemalangan ataupun kemalangan yang berlaku semasa program dijalankan. Ianya sangat penting untuk memberitahu jika berlaku kemalangan. Ianya untuk menjaga keselamatan kita juga. So, apabila berlaku sesuatu kemalangan ataupun pencemaran, kita perlulah melaporkan kepada pihak atasan supaya perkara itu dapat ditangani dengan segera. Itu adalah salah satu tanggungjawab yang perlu ada dalam diri seorang sukarelawan. Okey, tanggungjawab yang ketiga pula ialah sentiasa bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain. Sebagai seorang ahli sukarelawan, kita lah perlu sentiasa menjaga hubungan antara satu sama lain dan sentiasa menjaga kita punya bonding each other. Kita perlu jaga kita punya bonding, kita punya kawan-kawan. Kita perlu tahu dorang punya dorang apa-apa yang dorang kelemahan ataupun masalah, kita boleh tolong sama-sama. Ianya akan meningkatkan lagi cara kita berinteraksi dan ianya akan memupuk semangat bekerjasama. Selain itu, jika kita ada masalah, kita perlulah tanyakan soalan kepada yang lebih arif. Kita tak boleh duduk diam saja kerana ianya akan membuatkan masalah itu bertambah besar. Jadi kita perlulah sentiasa bertanya kepada orang yang lebih berpengetahuan dan lebih berpengalaman. Antara tanggungjawab yang ada dalam video itu, yang keempat ialah jadi yang tepati masa dan seorang yang berkesan. Maksudnya ialah kita haruslah sentiasa menepati masa terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Sebagai contohnya, bila kita dah tetapkan pukul 8 start, kita perlulah ada lebih awal dah dekat tapak program tersebut untuk melancarkan lagi program. Jadi perlulah kita datang awal, takkan pukul 8 start, 8.30 baru sampai. So, tu tak menepati masa. Jadi sebagai ahli sukarelawan yang bertanggungjawab, kita haruslah sentiasa menepati masa yang telah ditetapkan. Selain itu, kita perlulah jadi ahli yang berkesan, ahli yang memberi impak yang positif kepada ahli pasukan lain dan juga persekitaran dan terutama sekali masyarakat yang kita tolong. So, kita janganlah jadi ahli yang tidak aktif. Okey? Jadilah ahli aktif dalam sukarelawan. Kerana ianya mampu memberikan pelbagai impak yang positif. Tidak kepada diri kita sendiri, tetapi kepada persekitaran, kepada ahli kumpulan, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Okey, itu adalah tanggungjawab yang perlu ada terhadap seorang sukarelawan yang berjaya.
Okey, jadi itu saja video saya berkaitan dengan manfaat ataupun faedah menyertai sukarelawan dan juga tanggungjawab yang perlu ada dalam seorang ahli sukarelawan. Jadi saya harap video ini membantu dan memberi sedikit penerangan kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi seorang sukarelawan. Terima kasih.